Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar tuan-tuan? Semoga tuan-tuan semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya dalam perkongsian ilmu yang bertajuk pelaksanaan inovasi gamifikasi dalam pendidikan. Saya merupakan Cikgu Nur Azmidi bin Ismail, Guru Inovatif Pendidikan Khas Negeri Melaka. Kini saya sedang bertugas di SK Bukit Beruang Melaka, yang mana sekolah saya merupakan sekolah yang melaksanakan TS25, Transformasi Sekolah 25, di bawah pimpinan Guru Besar Puan Zaitun binti Zainal. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, topik kita pada hari ini iaitu membincangkan bagaimana saya melaksanakan inovasi gamifikasi dalam pendidikan, khususnya pendidikan khas. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat dulu pengenalan gamifikasi. Jadi tuan-tuan, gamifikasi ini merupakan satu istilah yang kita pinjam daripada bahasa Inggeris yang kita namakan gamification. Kalau kita faham gamifikasi ini senang saja, iaitu satu permainan, berbentuk permainan. Apa-apa saja benda ataupun alat yang digunakan dalam pendidikan ni, kita namakan dia sebagai gamifikasi. Jadi konsep pembelajaran dengan mengaplikasikan permainan ni, iaitu game, sebenarnya ia memberikan motivasi kepada murid-murid kita, pelajar-pelajar kita, supaya mereka ni lebih berfokus. Lebih fokus untuk kita nak mencapai matlamat pembelajaran kita. Kalau kita lihat tuan-tuan, seterusnya kelebihan gamifikasi. Sudah tentulah kita tahu banyak kelebihan permainan ataupun gamifikasi ini kalau kita gunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Memang kita tak nafikan banyak aktiviti-aktiviti lain yang boleh digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran, tetapi aktiviti permainan ni ia sangat menyeronokkan bagi semua murid-murid, terutamanya murid-murid pendidikan khas. Kerana kelebihan pertama yang kita lihat, ia dapat memberi motivasi kepada murid. Dia seronok belajar. Kedua, dia dapat meningkatkan keyakinan diri tuan-tuan. Kalau sebelum ni, kalau kita belajar dalam kelas, kita talk, kemudian kita tulis, lepas tu kita panggil dia ke depan untuk terangkan, mereka takut, mereka tak yakin. Tapi kalau kita bagi permainan dalam bentuk permainan, mereka sesama mereka bermain, di situlah mereka yakin dengan diri mereka. Mereka akan bercakap, berbincang, berpeta sama-sama mereka, kenapa macam ni. Jadi saya nampak impak dia, ia boleh meningkatkan keyakinan diri pada anak murid kita. Yang kedua, ia akan menguatkan memori kita. Memori anak murid kita. Kalau kita lihat, dia main game tu, dia susah tentulah dia nak menang. Bila dia nak menang tuan-tuan, dia akan hafal. Dia akan hafal proses bagaimana nak menang, setiap level tu. Yang ketiga, menggalakkan kerjasama. Kalau kita lihat permainan biasanya gamifikasi ni, ia bukan bermain dengan seorang. Biasanya bermain dengan 3-4 orang secara kumpulan. Keempat, dia dapat meningkatkan fokus, maklum balas pula segera, seronok, dan meningkatkan kognitif kemahiran visual mereka. Sebut pasal seronok ni tuan, apa-apa sebenarnya yang kita lihat, manusia ni sebenarnya suka bermain. Suka bermain, apatah lagi anak-anak murid kita tuan-tuan di luar sana. Kalau kita bagi dia permainan yang melibatkan ganjaran-ganjaran, yang melibatkan orang kata ada yang menang, champion, mereka akan bermain bersungguh-sungguh. Mereka akan seronok untuk bermain inovasi permainan kita. Jadi di sini tuan-tuan, saya nak kongsi sedikitlah tuan-tuan. Dalam gamifikasi, inovasi gamifikasi ni, perkara yang paling penting kita kena apply dalam gamifikasi ni, sudah tentulah saya kaitkan dengan PAK 21. Kalau kita lihat pembelajaran secara yang
lama yang biasa kita gunakan dulu, tradisional, biasanya di kaedah tu biasanya ia dipimpin oleh guru saja. Arahan tu secara langsung, pengetahuan, kandungan secara kandungan, kemahiran asas sahaja, secara teori, kurikulum, individu, dalam bilik darjah saja, pentak seram pula sumatif, belajar pun untuk sekolah, pergi sekolah, belajar untuk sekolah. Kalau kita lihat dalam pembelajaran abad 21 tuan-tuan, saya kaitkan dalam permainan ni, gamifikasi, eh, ia berasaskan murid tuan-tuan. Kita bagikan permainan, murid yang bermain. Murid yang berbincang, dia sama dia, tanya soalan, dia jawab, kita sebagai fesi saja. Jadi pembelajaran tu merupakan kolaboratif. Dia dapat menjalankan pembelajaran secara kolaboratif. Iaitu kita boleh fokuskan dengan kemahiran, proses, pemikiran aras tinggi. Kita dapat menggalakkan murid praktikalkan kemahiran hidup, berkumpulan, komuniti, pentas seram pula secara formatif dan belajar untuk kehidupan. Jadi saya suka sebenarnya menggunakan PAK Rumput 1 ni sebab banyak elemen-elemen PAK Rumput 1 ni yang kita lihat memberikan impak yang besar kepada murid jika kita gunakan kaedah pembelajaran PAK Rumput 1. So dalam permainan ni tuan-tuan, saya percaya inovasi gamifikasi ni sangat-sangat memberi kesan yang tinggi, yang besar kepada anak-anak murid kita. Jadi tuan-tuan, saya akan berkongsi sedikit bagaimana inovasi gamifikasi saya, iaitu Speedline, dilaksanakan melalui proses-proses. Jadi kita lihat. Kalau tuan lihat di slide saya ni, kita ada 3 sebenarnya, iaitu inovasi idea, inovasi produk dan inovasi digital. Ini proses yang saya laksanakan dalam inovasi gamifikasi ini. Gamifikasi ini kita tak mestinya berfokus kepada produk yang benda maujud. Tak mestinya tuan-tuan. Kita boleh juga upgrade kepada gamifikasi dalam bentuk digital. Sekarang ni kita lihat banyak permainan di Play Store, anak-anak kita boleh upload. Banyak sekarang inovasi digital yang tuan-tuan di luar sana hasilkan. Jadi cara pelaksanaan saya laksanakan inovasi Speedline ni tuan-tuan sebenarnya daripada inovasi idea dulu tuan-tuan. Kita kena dapatkan idea dululah tuan-tuan. Kita dapatkan idea dulu. Kemudian tu setelah kita dapat idea inovasi tersebut, barulah kita hasilkan produk berkaitan dengan idea tadi. Produk tu biasanya kalau di sekolah ni, nasihat jurulatih saya, sifu saya, guru saya kata, buatlah dalam bentuk permainan ni. Sebab kesan dia sangat cepat. Murid lebih mudah faham, lebih seronok, lebih leka, lebih fokus sebenarnya kalau you buat dalam bentuk permainan. Kemudian tu saya upgrade daripada produk, saya upgrade kepada inovasi digital. Digital gamifikasi, permainan dalam bentuk digital, iaitu game dalam bentuk Android, smartphone. Kita lihat sekarang anak-anak semua bermain dengan smartphone. Tuan-tuan, bermain dengan smartphone, mereka lebih fokus, lebih leka sebenarnya bermain, belajar dengan menggunakan inovasi gamifikasi. Jadi tuan-tuan, dalam saya melaksanakan proses pelaksanaan inovasi gamifikasi ni tuan-tuan, nasihat cikgu saya, cikgu universiti saya, iaitu kita kena belajar. Kita kena belajar. Kalau kita tak belajar tuan-tuan, kita hanya ada ilmu setakat yang kita mampu sekadar di sekolah saja yang kita tahu, kita tak ke mana tuan-tuan. Kita kena keluar daripada sekolah, kita kena campur, kita kena collaborate yang kedua dengan pensyarah-pensyarah yang hebat dalam bidang IT, dalam bidang teknologi tuan-tuan. Itu yang kedua, kita mesti collaborate. Kalau saya belajar dengan banyak jurulatih, cikgu-cikgu saya di jabatan, di sekolah-sekolah yang lain yang pakar dalam bidang inovasi. Kemudian tu saya belajar dengan pensyarah
Pensyarah UTM. Saya tahu ada seorang pensyarah UTM ni dia hebat dalam bidang teknologi. Jadi saya jumpa dia, saya bincang, saya belajar dengan dia, kami berkolaborate. Jadi saya ada idea tadi, kemudian pensyarah ni ada pakar dalam teknologi, kami bergabung untuk nak laksanakan satu inovasi gamifikasi permainan dalam bentuk digital. Tuan-tuan. Jadi itu kita sama-sama win-win situation, kita guna kekuatan masing-masing yang ada. Selepas tu tuan-tuan, kita kena berkongsi lah. Kita punya permainan ni, game ni, kita berkongsi, kita buat sebar luas, pergi sekolah sana, pergi sekolah kawan-kawan, kita pergi sebar luas dalam bentuk pertandingan inovasi pun, kita masuk pertandingan, bukan semata-mata nak menang. Kita nak respon kepada kawan-kawan tu bagaimana permainan inovasi saya. Di situlah kawan-kawan akan respon. Tambah nilai yang ni lah, kenapa macam ni, boleh tak buat macam ni lagi, oh lagi best ni. Jadi itulah sebenarnya tujuan kita masuk pertandingan inovasi, tuan-tuan. So yang pertama kita belajar, kita learn, yang kedua collaborate. Kita collaborate, kemudian kita share dan kita connect. Connect ni secara digital lah dalam segi networking. Kita buat blog, kita buat website dan sebagainya. Lebih ramai, lebih cepat orang tahu bagaimana inovasi kita ni kita laksanakan. Di situ orang akan komen, beri pandangan, beri pendapat tentang inovasi kita. So 4 perkara ni tuan-tuan pegang, tuan-tuan cuba laksanakan, insyaAllah tuan-tuan akan menjadi guru inovatif cemerlang. Kalau dari segi saya, guru inovatif cemerlang. Kalau tuan-tuan sana akan menjadi pensyarah inovatif cemerlang dan sebagainya. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Inilah rakan saya, partner saya dan cikgu saya dalam inovasi yang banyak membantu saya sebenarnya, iaitu TS Dr. Siti Nurul Mahfuzah binti Muhammad. Sekarang beliau memegang jawatan sebagai pengarah penerbit Universiti Teknikal Malaysia. Sebelum ni beliau adalah pensyarah senior lecturer bahagian teknologi. Sekarang dah naik pangkat menjadi pengarah penerbit. Jadi inilah orangnya yang selalu saya berbincang, belajar di UTM bagaimana nak laksanakan inovasi permainan ni dengan lebih baik. So kita perlu ada idea, bergabung idea untuk menghasilkan gamifikasi ni. Kita ada storyboard, bagaimana storyboard tu dihasilkan. Jadi di sinilah kita berkomunikasi, berbincang untuk menghasilkan satu inovasi gamifikasi yang sangat berkualiti dan memberi impak kepada murid-murid, khususnya murid-murid pendidikan khas. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan. Dalam inovasi gamifikasi, kita memang banyak cabaran tuan-tuan. Nak menghasilkan satu game ni bukan mudah tuan-tuan. Kita kena banyak uji kaji, kita test tuan-tuan. Saya bagi contoh lah, satu inovasi ni bukan gamifikasi, tetapi ia satu produk basikal yang dihasilkan oleh seorang pemuda ni. Objektif dia nak pastikan basikal ni boleh bergerak atas air dalam keadaan terapung. Kalau kita lihat gambar ni, dia letak botol. Ada 4, 2, 4, 6, 8 botol yang diletak di bahagian basikal tu supaya nak terapung. Tapi proses cabaran ni, cabaran dia test dulu. Dia uji dulu atas air. Kalau berjaya, alhamdulillah. Maksudnya produk dia sudah pun boleh digunakan. Tapi ada yang kata tak boleh, dia upgrade semula, dia tambah nilai lagi. Di mana kelemahan yang ada? Kita lihatlah video yang saya sediakan ni. Kita lihat bagaimana cabaran semasa proses pelaksanaan produk itu sendiri. Yang pertama tuan-tuan, dia test bahagian roda belakang. Okey, berpusing, alhamdulillah. Kemudian dia test di atas air dengan bebanan. Dia tekan dulu, dia tengok tuan-tuan, okey boleh terapung. Kemudian dia naik tuan-tuan atas basikal tu. Inilah proses tuan-tuan, uji kaji yang biasa semua orang lalui. Okey, dia naik basikal tu, okey tak tenggelam tuan-tuan.
masih terapung lagi. Kemudian dia test lagi kayu. Okey. Bergerak tuan-tuan basikal tu bergerak. Tapi basah lah di belakang baju dia, di belakang badan dia. Basah. Tak apa. Kemudian dia teruskan lagi kayu. Tuan-tuan tenggelam kita tengoklah inilah cabaran sebenarnya ketika kita nak menghasilkan satu inovasi yang bukan mudah sebenarnya tuan-tuan Okey, jatuh juga tuan-tuan. Okey, jadi apa kesimpulan yang kita boleh lihat di sini untuk melaksanakan satu inovasi produk ataupun gamifikasi ini bukan sesuatu yang mudah tuan-tuan Dia mengambil masa kadang-kadang berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun. Tengok kepada jenis produk yang kita hasilkan. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak kongsi video kedua tentang produk juga, tapi produk komersial yang digunakan oleh rakyat ataupun sesuatu NGO. Okey, kita lihat produk ni dia mengangkut sampah bersama CEO kan nak uji boleh diguna pakai tak. Kalau kita lihat tak seimbang. Ini cabaran dia tuan-tuan. Mungkin dia dah test sebelum ni okey, tapi bila naik gamang-gamang macam itulah jadi dia tak seimbang. Baju kuning selamat. Baju kuning dah selamat. Dia ingat dia selamat tuan-tuan, tapi akhirnya tak berjaya juga nak selamatkan. Inilah cabaran tuan-tuan ketika kita nak laksanakan produk inovasi. Bila saya lihat video ni, saya duduk seorang-seorang, saya kata betul lah bukan mudah sebenarnya. Kita nak menghasilkan inovasi ni dengan betul-betul solid. Mesti melalui proses-proses cabaran seperti ini tuan-tuan. Tuan-tuan perlu uji kaji. Dalam gamifikasi kita kena test. Lepas tu kita buat balik, kita play test sampailah kita dapat kurangkan di mana kekurangan kesilapan yang ada dalam permainan. Ingat tuan-tuan, kena selalu test dalam melaksanakan produk inovasi permainan ni. Okey tuan-tuan. Contoh pasal slide yang seterusnya, tuan-tuan tengok gambar basikal. Basikal. Sekarang ni PKP kita tahu musim basikal. Saya pun kayuh basikal tuan-tuan. Saya pun kayuh basikal. Semalam saya kayuh dalam 45 km bersama rakan-rakan guru saya. Alhamdulillah malam saya kayuh pukul 1 habis. Tapi inilah kita lihat satu bentuk basikal ni. Basikal ni kayuh ni di rumah tuan-tuan Saya percaya kat luar sana ramai yang ada basikal yang jenis macam ni, tetapi ramai yang dah angkut, dah letak gantung-gantung baju, gantung plastik dan sebagainya, tak kayuh kan. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita lihat sebelum ni produk ni hanya sekadar duduk dan kayuh saja. Kalau ada pun teknologi di depan dia adalah nak cek keadaan jantung, berapa kilometer kita kayuh, itu saja. Tetapi tuan lihat bagaimana dia upgrade, tambah nilai basikal ni supaya ia menjadi lebih seronok. Bermaksud orang tak perlu lagi nak kayuh basikal di luar, hanya di dalam rumah saja dia sudah merasai basikal kayuh basikal secara maya. Secara game. Inilah elemen gamifikasi dalam basikal ni yang ditambah nilai. Kita lihat bagaimana basikal ni digunakan oleh anak-anak yang dorang ni dalam bentuk game, permainan. Kita saksikan tuan-tuan. Tengok ada tab kat depan, dia link dengan basikal tu. Jadi depan laptop tu umpama dia betul-betul dia kayuh. Nampak tak tuan-tuan Anak-anak pun seronok bermain dengan kayuh basikal dengan permainan yang ada detect sekali. Dalam umpama macam situasi sebenar kalau kita lihat dia kayuh. Jadi inilah saya kata inovasi gamifikasi ni sebenarnya sangat sesuai lah. Kalau kita tengok, kita lihat bukan sahaja peringkat umur kanak-kanak, tapi peringkat umur dewasa pun sebenarnya suka dengan bermain, tuan-tuan. Macam ni bila saya lihat ni, saya pun dapat WhatsApp
Daripada peniaga ni, dia WhatsApp saya lihat, wah tak payah lagi saya tak penat-penat nak kayuh kat luar. Hujan lebat ke, tak perlu lagi saya rasa. Saya letak je tab tu, saya setting road mana yang saya nak, saya kayuh. Saya tengok inilah satu inovasi penambahbaikan kita punya basikal yang disediakan oleh pengeluar-pengeluar peniaga sekarang ni. Harga pun tak mahal tuan-tuan, saya difahamkan dalam 9 ke RM1,000, 900 hingga RM1,000 saja. Mampu milik lah saya rasa kan. Kalau nak beli basikal di luar tu 45,000, ada RM50,000, tapi basikal ni murah saja. Ya, baiklah tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan, saya cerita pula tentang development of product Speedline ni. Yang saya katakan tadi, iaitu mula-mula daripada idea. Inovasi idea saya, iaitu buku kerja. Saya dapat je idea formula kira pantas, tambah dan tolak ni. Saya bukukan dia, idea tu. Murid saya tuan-tuan murid pendidikan khas ni, kalau tuan-tuan lihat, banyak kategori tuan-tuan Saya ni mengajar murid masalah pembelajaran. Murid autism, Down syndrome, slow learner, hyperactive. Anak-anak ni kadang-kadang bagi saya, ia perlukan teknik yang pelbagai tuan-tuan. Yang unik untuk nak tarik perhatian mereka untuk belajar, supaya mereka ni dapat fokus. Saya terpaksa mencari satu formula supaya anak-anak ni boleh mengira. Ada anak-anak saya yang lembam ni, ingatan dia singkat. Dia bukan tak pandai, dia bukan tak pandai tuan-tuan. Tetapi daya ingatan dia singkat. Saya mengajar dalam bentuk lazim tambah tolak. Mereka tak boleh kira tuan-tuan, tak boleh ingat. Lepas ni nak tolak berapa, nak tambah apa, dia tak boleh ingat tuan-tuan. Saya terpaksa mencari satu teknik yang baru. Dan Alhamdulillah saya jumpa teknik Speedline, iaitu menggunakan garisan. Dan saya hasilkan dalam bentuk buku. Buku kerja. Jadi murid-murid lepas dia belajar tu, dia bolehlah buat dalam bentuk buku kerja, dia jawab soalan. Dan Alhamdulillah tuan-tuan berjaya. Anak murid pendidikan saya sekolah rendah tuan-tuan, mampu mengira bukan sekadar nombor sah, puluh ribu, ratus ribu, tetapi hingga juta tuan-tuan, tak sampai 5 minit dengan teknik Speedline ni. Inilah setitik ilmu yang Allah pinjamkan kepada saya. Syukur Alhamdulillah dengan ilmu ni, impact pada anak murid saya tidak ada masalah lagi untuk mengira. Mereka dah boleh mengira dengan baik. Selepas tu tuan-tuan, saya duduk mengajar, murid dah pandai kira. Cikgu, apa dah buat lagi cikgu? Dah boleh kira ni. Lama-lama budak akan boring. Budak akan boring. Saya upgrade, tambah nilai dalam bentuk Speedline wheel. Dalam buku tu soalan kita sediakan, tapi Speedline wheel ni tuan-tuan, tuan-tuan tengok gambar tu, saya sediakan satu roda. Berwarna-warni, murid yang ciptakan soalan sendiri. Dia pusinglah nombor roda tu. 5, 3, kemudian tu, selepas dia pusing nombor, dia dapat nombor tu, dijadikan soalan, nombor yang pusing tu, dia menjawab dekat sebelah yang warna putih tu. Jadi kita tengok kat situlah tuan-tuan, dia yang sediakan soalan, murid yang menjawab. Jadi di sinilah kita nampak elemen PAK21 tu berlaku, memfokuskan murid. Jadi inilah salah satu bentuk inovasi permainan yang berasal pada idea tadi. Nampak tak tuan-tuan dia punya penambahbaikan. Tuan-tuan tak perlu buat yang terlalu susah sangat, yang terlalu permainan yang terlalu sukar untuk murid nak faham. Buat yang simple-simple dulu. Okay, tuan nanti saya akan tunjuk video bagaimana alat permainan saya ni digunakan oleh anak-anak murid pendidikan khas. Okay. Kemudian tu tuan-tuan, selepas anak-anak murid saya ni dah mahir membuat soalan, menjawab, saya upgrade pula dalam bentuk mobile apps. Dia ni bukan permainan lah tuan tapi kita teknologikan dalam bentuk apps supaya mereka ni boleh belajar kat handphone. Nak faham balik bagaimana cara nak kira Speedline dengan menggunakan handphone. Kita bangunkan apps ni bukan saja untuk murid tetapi untuk guru juga. Guru boleh install, kemudian tu boleh belajar di rumah. Mak ayah lah, mak ayah boleh belajar. Okey, faham mak ayah di rumah semua ada handphone. Jadi saya nampak kita ambil peluang ni sebenarnya. Kita ambil peluang, kita digitalkan dia dalam bentuk mobile apps supaya mak ayah di rumah pun boleh belajar dengan mudah. Anak-anak pun boleh belajar dengan mak ayah dengan menggunakan mobile apps. Okey, jadi saya lihat mobile apps ni impact dia pun besar.
komen daripada mak ayah, cikgu terima kasih, saya dah faham dah cikgu. Kadang-kadang kita beritahu, kita ajar secara apa, secara manual, kadang mak ayah tak faham, tapi mulai handphone kadang dia faham, lebih mudah faham. Tuan-tuan, okey, baiklah. Selepas mobile app Speedline ni berjaya dihasilkan, saya upgrade. Inilah dalam bentuk permainan digital yang saya namakan mobile game Speedline. Speedline the game, yang mana kami bangunkan game ni, saya, Dr. Mahfuza, Imam Baki, bersama pelajar dia sama-sama bangunkan game ni, yang mana kita bincang bagaimana storyboard nak buat, apa dulu level 1, level 2, reward, challenge. Elemen-elemen ni mesti ada dalam game, tuan-tuan. Mesti ada cabaran, mesti ada level dia. Level 1, level 2, level 3, lagi lama lagi susah. Kemudian tu setiap level pula kita bagi reward. Kalau dia berjaya jawab soalan, tuan, bagi reward. Ada reward pada setiap permainan, setiap level tu. Selepas tu, tuan-tuan, saya bagi pada anak murid saya. Setelah dah siap game saya ni, saya bagi anak murid saya mainlah. Rupanya, ya Allah, tuan-tuan, dia punya suka. Suka sebenarnya anak-anak ni main game. Leka, fokus. Tu saya kata tadi, PK21 ni lebih berfokus. Berfokus, berebut nak main. Kalau sebelum saya nak masuk kelas tu, cikgu ada kelas matematik tak cikgu? Dia bukan sebab semata-mata kadang-kadang sukakan kita ke apa, sebab nak main game tu. Cikgu, kan game yang cikgu main game juga. Saya kata, ya Allah, suka anak-anak main game. Tetapi dalam game tu, tuan-tuan, kita masukkan ilmu dalam tu. Ilmu speedline, inovasi speedline dalam tu. Cara tak langsung mereka akan pandai dan pintar matematik. Tuan-tuan, ini sebagai pengukuhan. Permainan ini sebagai pengukuhan untuk mereka mengingat, akhirnya mereka kuasai dengan ilmu yang kita ajar tu. Jadi memang seronoklah game ni. Saya test pada anak Down syndrome saya, menyusun nombor 1 sampai 9. Memang tak boleh, tuan-tuan. Anak Down syndrome nak susun nombor 0 sampai 9 tu, sekolah rendah lagi tu. Cabaran kita, cikgu-cikgu berikan khas ni. Tapi bila kita buat dalam bentuk game, dia mengulang. Dia main-main, dia mengulang, masuk nombor kat dia punya tempat tak boleh, kemudian dia pilih-pilih, lama dia ingat. Dia ada fokus. Akhirnya, tuan-tuan, anak murid saya berjaya. Boleh menyusun nombor sampai 9. Di situlah saya nampak impaknya gamifikasi ni, permainan ni dalam hidup, dalam pendidikan ni sangat penting. Tuan-tuan, kalau nak mengajar, saya cadangkanlah selitkan satu aktiviti permainan. Tak mestinya digital. Permainan apa-apa sekalipun boleh. Kalau dulu zaman saya sekolah dulu, apa permainan yang ada cikgu gunakan? Tok-tok harimau. Permainan tinting. Kalah panjang. Banyak permainan zaman kita kecil dulu. Inilah permainan tradisional. Congkak. Tapi sekarang kita upgrade lah, tuan. Takkan kita nak pakai permainan tu lagi. Kita upgrade bentuk digital. Dalam bentuk digital permainan, the game. Sekarang handphone ni, anak-anak ni, semua ada handphone. Saya percaya kat rumah semua ada handphone. Anak saya yang 3 tahun setengah pun pandai pegang handphone main game. Pandai. Dia tolak apa semua. Saya nampak pengaruh handphone ni memang dahsyat lah pengaruh handphone ni. Kalau kita salah guna, memang beri kesan buruk pada anak-anak. Tetapi kalau kita gunakan dengan betul, dia memberi kebaikan kepada anak kita. Janganlah terlalu lama, sampai 2 jam, 3 jam. Kita monitor juga anak-anak kita bila bermain dengan handphone ni. Okey, tuan-tuan. Habis saja inovasi yang keempat ni, mobile game application Speedline ni. Saya pun duduk fikir, apa lagi nak buat ni, inovasi ni. Murid pun dah pandai tambah tolak. Saya kata pada diri saya nak ajar topik wang pula. Kemudian saya ajarlah anak murid saya topik wang dengan menggunakan Speedline. Alhamdulillah, berjaya. Mereka berjaya mengira dengan menggunakan Speedline. Mengira wang, tuan-tuan. Tetapi tuan, kalau kita lihat sampai bila dia nak mengira saja, tuan-tuan. Kadang-kadang murid ni cepat boring. Murid boleh berikan slow learner ni. Dia tengok nombor berapa banyak kan, dia dah pening. Dalam cikgu, benarlah cikgu nak kira kan. Walaupun dia dah pandai. So kata-kata saya buatlah satu permainan monopoli.
Kita lihat di luar sana banyak permainan monopoli. Tuan-tuan pun pernah main monopoli, seronok. Bila sebut monopoli ni, dia bukan peringkat kanak-kanak, peringkat dewasa yang tua pun boleh bermain sama-sama. Jadi saya kaji monopoli yang ada kat luar sana dulu. Kemudian saya hasilkan jenis baru, tuan-tuan. Lain pada lain. Tetapi ia simple. Biasa monopoli kita tahu ada geran, ada rumah. Okay? Tapi monopoli saya ni tak ada geran dan rumah. Dia sekadar kad soalan sahaja. Tetapi duit yang saya gunakan ni duit betul-betul duit real Malaysia. Supaya murid-murid saya boleh mengecam, boleh mengenal duit, boleh mengira duit. Dengan permainan ni kita gunakan duit betul-betul. Jadi saya namakan dia sebagai speed line entrepreneur. Yang mana saya nak mereka tahu duit ni bukan tahu belanja, tapi tahu meniaga. Bagaimana nak meniaga nak dapatkan duit ni. Jadi dalam tu saya letakkan soalan-soalan. Soalan-soalan. Contohnya soalan-soalan yang saya tekankan dalam permainan speed line ni, living skill. Ada soalan bayar bil api, bil air. Kalau kat supermarket dia beli beras, dia beli minyak masak, beli tepung, banyaklah alat bahan-bahan di dapur tu mereka belajar mengira, kemudian tu membayar. Selain tu saya masukkan sikit sains, elemen sains STEM kat situ, iaitu kalori makanan. Kad lagi 2 kad tu saya letak soalan kalori makanan, mereka tahu. Nasi berapa kalori, ayam goreng berapa kalori, mi goreng berapa kalori, burger berapa kalori, hotdog berapa kalori, air sirap berapa kalori yang ada di kantin-kantin ni. Jadi mereka tahu berapa kalori yang diperlukan sehari untuk kanak-kanak. Saya maklum pada mereka biasanya 1,500, 2,000 kalori sehari. Yang aktif betul-betul 2,500 sehari kalori yang mereka perlukan. Kalau lebih, bermaksud mereka akan obesiti nanti, akan kegemukan. Negara kita, tuan-tuan, menurut kajian, tuan-tuan, kanak-kanak obesiti ni, Malaysia ni yang kedua tertinggi selepas Brunei, tuan-tuan. Kalau kita tengok pun takut, Malaysia kedua tertinggi selepas Brunei di negara Asia. Jadi di sinilah saya mendidik anak-anak ni sedikit ilmu tentang kesihatan makanan. Yang mana mereka kenal kalori. Hari-hari mereka main, mereka akan kenal kalori, berapa kalori. Jadi mereka akan kira kalori tersebut dengan menggunakan speed line yang teori tadi. Kita kat gambar tadi. Nampak tak, tuan-tuan? Jadi daripada teori kita upgrade kepada game permainan. So saya akan tunjuk nanti, tuan-tuan, tentang bagaimana pelaksanaan game speed line entrepreneur ni yang saya buat. Saya akan tunjukkan video pada tuan-tuan, kita saksikan sama-sama nanti. Okey, ini dia teori, tuan-tuan, yang saya hasilkan, teknik garisan. Tuan-tuan langsung tak boleh kira asalnya, tuan-tuan. Letak tangan jari, dia lama, tuan-tuan. Saya nak tunggu jawapan tu sangat lama. Dia lupa. Bila saya convertkan dalam bentuk garisan, baru speed line ni, baru mereka nampak. Kadang-kadang kita ajar mereka, okey, nombor 3 kat depan baju hitam, 3 kita tulis. Tapi bila nak kira, 3 dah lain. Dah macam mana dia nak ingat? Bentuk 3 macam ni, buka jari 3, dah banyak benda dia nak ingat. Jadi saya rasa murid ni dengan daya ingatan singkat ni, saya cuba cari teknik yang lain. Kita saksikan teknik speed line ni, tuan-tuan. InsyaAllah kita belajar sama-sama. Mana tahu berguna untuk anak-anak kalau sana yang perlukan teknik speed line ni, bolehlah guna. Okey. Belakang ada nombor 6, tuan-tuan. Kita buat 6 garisan. Kalau 2 garisan kat sebelah dia, 4 garisan dan 1 garisan. Kemudian kita buat nombor menaik. Murid tu lah 3, 4, 5, 6. Dia nampak, tuan-tuan. Kita visualkan dia. Jadi secara tak langsung mereka lebih yakin. Bila dia nampak nombor tu yang ditulis tu 4, 5, 6, 7, mereka tak lupa. Bila lama-kelamaan mereka buat latih tupi, mereka akan hafal dan ingat nombor. Tuan-tuan, sekejap saja nombor 1000. 5,473 tambah 1,426. Tak sampai, saya rasa tak sampai 1 minit. Dah dapat jawapan. 6899. Kat mana jawapan 6899 tu, tuan? Di bawah nombor 5 tu 6899. Nombor terakhir sekali kalau tuan-tuan tengok. Nampak tak, tuan-tuan? Nampak very simple, tetapi impact dia besar, tuan-tuan. Murid pun seronok. Cikgu nak nombor lah, cikgu. Nak kira lah, cikgu. Seronok lah kira nombor.
Jadi diorang tahu matematik ni sebenarnya, senang matematik ni sebenarnya, mengira nombor. Saya kata, ya senang, tapi itulah saya kata awak kena rajin buat latihan. Sekarang kita dah jumpa, Allah dah bagi kita satu teknik baru yang sesuai untuk awak. Awak rajinlah buat ulang kaji. Tu saya kata tadi, pada teori buku saya buat, kemudian saya buat wheel, kemudian saya buat mobile apps, kemudian saya buat mobile game, speedline game, digital. Yang terbaru saya buat bentuk monopoli. Okey tuan-tuan, ni speedline wheel, inovasi produk saya yang kedua, permainan ni tuan-tuan. Tuan-tuan lihat murid saya tudung perempuan tu. Ni di sekolah kawan saya lah, saya bagi ceramah. Dia kata, di murid aku ni semua hyperactive ni, tak kerti duduk diam di, tak boleh belajar ni di. Kan kau susah kau nak buat ni di. Dia kata tak apa. Saya kata kita tengok kita tengok macam mana nanti, insyaAllah saya kata dia, murid-murid ni boleh, saya kata boleh, kita cuba. Jadi tuan-tuan lihat, anak murid saya yang perempuan ni, dia punya seronoknya tuan, bangga, dapat pusing saja tuan, dapat pusing saja, dia punya suka. Jadi kita nampak kat situ je, walaupun dia tak boleh menyebut mengira, dia dapat memusing pun, pelibatan dia itu dah dia cukup bagi saya tuan-tuan. Dia dah seronok belajar, dia balik rumah dia mesti teringat, boleh pusing. Alhamdulillah, ia satu pembelajaran sebenarnya tuan-tuan. Dia peringkat level dia ni. Kita lihat. Laju dia pusing tuan-tuan. Tangan dia nampak tak tuan-tuan? Tangan dia kalau kita lihat tuan-tuan. Dia punya bangga tuan-tuan. Lagi sekali kita tengoklah, lagi sekali tuan. Dah lah laju dia pusing, saya risau tercabut. Tapi Alhamdulillah kuat, kita dah uji. Okey, tengok tangan dia tuan-tuan. Nasib baik tak kena kawan dia kat belakang tuan-tuan. Jadi saya lihat sebenarnya permainan ni sangat simple. Saya tengok sangat simple, tapi impact dia sangat besar. Ramai datang nak pusing, ramai datang nak pusing, nak cuba permainan ni. Kita lihat, seorang tulis, seorang pusing. Seronok. Tengok anak-anak yang lain. Suka anak-anak. Okey tuan-tuan. Nak pusing lagi. Ini di SK Kubu Melaka, sekolah kawan saya. Nak pusing, ramai nak pusing tuan-tuan. Jadi saya tak langsung tuan-tuan, pada duduk kat meja dia tidur kan. Bila ada permainan ni, saya percaya dia akan datang. Dia mesti nak cuba. Dia tengok apa warna-warni tu. Seronok. Okey, ni anak-anak yang lain. Nampak tu? Suka pusing tuan-tuan. Saya pun happy lah tuan-tuan bila produk inovasi gamifikasi ni dapat dijalankan, dapat digunakan untuk anak-anak istimewa saya ni dengan baik. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan, kita pergi pada anak autism saya. Anak autism saya ni dia tak boleh bercakap. Biasa anak autism ni lambat. Untuk percakapan tu dia lambat sikit. Tetapi bila saya bagi speedline wheel ni tuan-tuan, dia nak keluarkan suara tuan-tuan. Dia nak beritahu kat saya nombor apa tu. Tuan-tuan anak ni berumur masa ni 8 tahun tuan-tuan anak autism. Alhamdulillah dia dah makin baik saya tengok makin berkembang, makin matang makin banyak benda yang dia dah buat improvement. Kita lihat anak ni tuan-tuan dia pusing nombor. Sebenarnya dia tak kenal nombor lagi tuan-tuan. Saya nak suruh dia keluarkan suara, sebut saja. Kalau duduk biasa ni kita mengajar, dia tak keluarkan suara tuan-tuan. Tetapi bila main alat game ni, jadi itu bahasa dia. Dia nak keluarkan suara, dia nak beritahu kita nombor yang dia main teka je tu. Tapi kita lihat tuan-tuan kalau saya tak gunakan alat ni tuan-tuan, dia duduk, dia pandang kita pandang dia. Dia pandang kita pandang dia. Dia tak cakap tuan-tuan. Jadi saya nampak kesan pada inovasi gamifikasi ni, permainan ni, murid kita lebih yakin, confident yang tadi kita cakap PAK21 tu. Dia lebih yakin, tuan-tuan dia lebih yakin untuk berkomunikasi dengan kita. Jadi tuan-tuan di luar sana, terutamanya cikgu-cikgu pendidikan khas, saya percaya ramai cikgu-cikgu di luar sana, cikgu-cikgu pendidikan khas, cikgu-cikgu yang lain yang hebat-hebat, yang telah menghasilkan produk-produk inovasi permainan ni. Tahniah cikgu. Okey cikgu, kita saksikan seterusnya video tentang speedline wheel ni. Main bentuk kumpulan. Kan saya kata tadi PAK 21 tadi
murid-murid kita dapat bermain secara kolaboratif, kumpulan. Kita sebagai faces saja. Jadi cikgu lihat anak murid saya ni seorang pusing, seorang menulis, seorang menyebut, belajar pun secara kumpulan. Mereka dah lebih berfokus. Kalau tak ada tuan-tuan kita cakap kat depan, mereka pandang ke kita. Tak ada faham ke tak faham, kita tak tahu. Kalau macam ni kita dah boleh nilai dah. Kita dah boleh buat pentak serang semasa permainan ni. Yang mana kuasai, yang mana tak kuasai. Tuan-tuan, ini adalah impact dia, inovasi permainan. Okey, kemudian tu saya buat dalam bentuk mobile apps learning. Saya tunjukkan sikit mana mobile apps learning ni dihasilkan. Okey, saya menggunakan model gaya pembelajaran VAK, tuan-tuan, visual, auditory dan kinestetik. Kita visualkan dia, kemudian kita audiokan dan menggunakan jari kinestetik, tuan-tuan. Okey, sesuai untuk semua prasekolah, tahun 6, Linux, pemulihan, pendidikan hal. Jadi, bila tuan-tuan buat game ni, kalau boleh, ia sesuai untuk semua. Semua peringkat boleh bermain dengan bahan inovasi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu dia. Kita ada nombor naik, nombor menurun, operasi tambah dan operasi tolak. Itu syarat dalam speed line, tuan-tuan. Kemudian kita gunakan kaedah drag dan drop. Dia drag lah nombor, masukkan nombor untuk turutan. Okey, kemudian dia menang. Dia berjaya, dia menang. Kita pergi pada level tu pula. Okey, nombor menurun. Okey, untuk operasi tolak, nombor menurun, tuan-tuan, 9 ke 0. Kemudian seterusnya dia ada level, nampak tuan? Dia level 1, level 2, level 3 sampai level 7. Tahap pengiraan dia. Sah jadi utah. Jadi murid kita ajar dulu bermain game ni dengan menggunakan speed line tu. Okey, tuan-tuan. Itulah sedikit tentang mobile apps game learning yang saya hasilkan. Seterusnya kita pergi kepada Speedline the game. Ni produk yang paling menarik sekali yang kami hasilkan lah. Murid-murid pun suka. Kita menggunakan Unity, menggunakan teknologi Unity, yang mana Speedline the game ni ia lebih menarik daripada mobile apps tadi. Kalau kita lihat sama-sama, game ni memberi sangat impact yang besar kepada anak murid saya, tuan-tuan. Kita lihat. Nampak, tuan-tuan, dalam permainan kita nak hasilkan, tuan-tuan, muzik pun main peranan penting. Mestilah muzik yang seronok. Bila starting je muzik tu dah kita dengar dah seronok. Untuk permulaan ni kita susun nombor. Anak murid saya kena susun nombor 0, 1, 2, 3, 4. Untuk tambah, mereka kena mahir mengira nombor menaik 0 sampai 9. Untuk tolak, mereka kena mahir nombor menurun 9 ke 0. Jadi kita masukkan dalam tu. So ada ascending and descending, kemudian ada addition and ada subtraction, tolak. Okay, kita lihat, tuan-tuan, bagaimana how to play. Tuan-tuan mesti letakkan orang kata guide lah, bagaimana nak main game ni. Okay, kita lihat, tuan-tuan, 5 tambah 3, dia drag saja garisan. Okay, tuan-tuan lihat di game saya ni ada masa time dekat sebelah kanan tu. Kalau mereka dapat menjawab dengan cepat, kita bagi dia 3 bintang. Tapi kalau dia lambat, kita bagi 1 atau 2 bintang. Kita akan set game kita tu. Itulah nama dia cabaran dalam permainan ni. Jadi mereka seboleh akan menjawab dengan lebih pantas. Lebih pantas untuk mendapatkan bintang yang banyak. 20 lah bintang tu. Okey, tuan-tuan, kita saksikan 9 tambah 3, 0, 1, 2. Kalau 0 kita bagi garisan di sebelah dia. Kemudian dapat 1, dan jawapan dia 12.
Teknik ni tak ada guna jari langsung tuan-tuan, hanya garisan saja. Okay, kita lihat sekali. Dua garisan. Kita tarik dua garisan, kemudian tu lepas nombor 3, nombor 4. Nombor menaik tuan-tuan, 4 dan 5. Kemudian tu nombor 1, nombor 2. So jawapan dia terakhir 25. Dah selesai. Tuan-tuan, satu bintang sebabkan masa. Jadi dia ada label tuan-tuan. Kita tengok yang tolak ni tuan-tuan, subtraction ni level 1. Kalau tolak tuan-tuan, garisan tetap kita masuk, dua garisan yang sama. Kemudian kita buat nombor menurun. Okey, nombor menurun 6, 5, 4. Jadi murid-murid nampaklah visual tu, so 4 jawapan dia. Okey tuan-tuan, inilah speed line the game yang dapat kami hasilkan untuk anak-anak istimewa dan juga anak-anak yang lain sebenarnya boleh digunakan. Saya gunakan dalam kelas mobile game e-learning. Ni anak Down syndrome saya bermain game. Saya tuan-tuan tengok ada main tuan-tuan dia drag lah nombor tu, kita tengok. Nampak tuan-tuan, dia boleh fokus. Kalau kita anak-anak Down syndrome ni sebenarnya sukar nak fokus tuan-tuan, tapi bila game ni, handphone ni saya bagi ni, lebih 1 jam dia boleh main. Lebih 1 jam dia boleh main tuan-tuan. Inilah orang kata kekuatan handphone ni. Anak-anak ni boleh fokus sampai malam kadang-kadang dia boleh main kadang-kadang tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Sebenarnya produk inovasi permainan saya kembangkan lagi, iaitu dalam bentuk board game, Speedline Entrepreneur Education board game, number 1 in Malaysia, Special Education. Saya khususkan kepada pendidikan khas. Kalau tuan-tuan lihat, dia ada wheel, kemudian ada platinum, gold, silver, bronze dalam bentuk kad bank, kad besar tu. Lepas bermain, diorang simpan duit kat bank. Bank akan bagi kad lah, siapa duit yang paling banyak dapat platinum, dapat gold, nombor 3 dapat silver, nombor 4 dapat bronze. Macam pertandingan inovasi tu buat. Kemudian saya gunakan duit Malaysia tuan-tuan. Cuma saiz tu lebih kecil lah, tak sama macam duit yang sebenar. Tetapi gambar di hadapan tu saya guna yang sama macam duit yang kita pakai, supaya murid-murid kita ni boleh mengecam. Dia dah boleh tahu duit RM10, duit RM5, duit RM20, duit RM100, duit RM50. Kalau tak tu lah, diorang pegang duit RM2 je ayah kat rumah. Paling tinggi pun RM5. Betul tuan-tuan Berapa bagi paling tinggi pun RM10 lah paling tinggi. Kita lihat. Jadi dengan bermain permainan ni, mereka merasa pegang duit RM50 dengan sekatu. Kemudian tu saya masuk kat soalan yang tuan lihat sebelah duit tu, warna merah, oranye, biru dan hijau tu, pendidikan civic. Tanggungjawab, kasih sayang, nilai murni, kegembiraan. Okey, ada 4 pendidikan civic ni. Yang mana pendidikan civic ni tuan-tuan, dalam permainan saya nampak. Kadang bila murid saya bermain tu tuan-tuan, dia kena bayar cukai, tapi duit tak ada. Duit tak ada. Macam mana nak bayar ni dekat bank ni? Jadi saya kata dekat kawan-kawan dia, okey, siapa nak bagi pinjam? Semua senyap. Okay, siapa sayang dia? Wah, berebut semua sayang. Kalau awak sayang, awak bagilah pinjam. Itulah nilai kasih sayang sebenarnya. Oh, ramai bagi pinjam. Kemudian dia main lah, dia bagi pinjam main. Dia pun dah ada duit lebih, dah dapat bonus dan jawab soalan sebagainya. Saya kata, awak kena bayarlah hutang awak tadi. Apa sebab awak kena bayar? Saya kata, itulah tanggungjawab. Lepas pinjam, awak kena bayar. Itulah nilai murni yang kita nak beritahu murid. Tanggungjawab. Jadi dalam permainan ni, mereka belajar tentang pendidikan civic. Okey tuan-tuan. Jadi kita saksikan video inovasi gamifikasi saya berbentuk board game ni yang saya gunakan dalam pendidikan anak-anak pendidikan khas saya tuan-tuan. Okey, ini dia. Okey, inovasi saya ni dinamakan Speedline Entrepreneur. Saya nak mereka tahu menggunakan duit ni bukan sahaja guna untuk belajar, tetapi dia tahu bagaimana nak dapat duit, bagaimana nak berniaga. Ada nilai-nilai usahawan yang ditanamkan dalam pemikiran mereka di peringkat sekolah rendah. Contohnya, kita menggunakan teknik deep learning. Sebab dalam permainan tu bukan sahaja ada soalan matematik, dia belajar tentang nombor jawi, bahasa Inggeris, dia belajar tentang sains, banyak topik-topik kita deep learning kan dia. Okey, ni nilai duit.
Ni obesiti, tuan-tuan tengok nasi 225 kalori. Kadang-kadang kita pun tak tahu tuan-tuan, kita makan saja tetapi kita pun tak tahu berapa kalori tuan-tuan. That's why lah badan kita ni macam saya ni dah makin kembang tuan-tuan. Sebelum ni saya lagi kembang tuan-tuan, sekarang dah kayu bersekal, dah kurus sikit. Okey, kita lihat tuan-tuan elemen warna pun penting dalam permainan. Bila tuan-tuan nak buat game, sesuatu game, perkara yang paling penting sekali adalah warna tuan-tuan. Itulah dia akan attraction. Ini dah pendidikan sidik, pemuda yang sidik untuk kesihatan negara. Kasih sayang, hormat mati, tanggungjawab dan kegembiraan. Ada 4 tuan-tuan. Jadi dalam permainan ni kita terapkanlah elemen-elemen sidik ni supaya mereka selalu sebut. Selalu dengar dan diorang tahu kenapa dia perlu kasih sayang, kenapa dia perlu tanggungjawab. Sebab kita lihat masalah remaja ni makin tinggi tuan-tuan. Makin teruk lah remaja-remaja. Sekarang ni kita nak berfokuskan kepada mereka, berikan sidik supaya anak-anak muda sekarang ni lebih bersidik tuan-tuan. Okey, kita masuk selepas itu tuan-tuan, saya buat satu kad bank yang tuan-tuan tadi, gambar-gambar buah. Jadi inilah salah satu gamifikasi yang saya hasilkan, kami hasilkan. Sebenarnya bukan untuk nak jual tuan, tak. Kita nak mereka dapat belajar dengan lebih seronok. Game ni pun main tuan, bukan terlalu lama, tak mengambil masa 2-3 jam. Dia mengambil masa dalam 1 jam saja tuan-tuan, sebab tak ada buat rumah, tak ada beli grant. Dia dapat jawab soalan, dapat duit. Kalau soalan tu kena bayar, dia kena bayar. Sampai kad tu habis, ada 40 kad. 40 kad tu habis saja, game tu tamat. Kemudian kira duit, siapa yang paling banyak, dia menang. Game pun kadang-kadang kita nak buat, jangan yang terlalu lama tuan-tuan. Nanti budak-budak, anak murid kita yang bermain, sesiapa saja main, dia akan boring. Lama sangat lah game ni, boring lah. Jadi buat game pun kita kena tahu dia punya jangka masa untuk bermain. Okeylah, baiklah tuan-tuan. Ini saya bagi contoh teknik sepilan tadi digunakan dalam bentuk mengira wang tadi. Saya ni dia mengira wang RM32 tambah RM56. Saya kata awak kena cubalah kira dengan menggunakan speed line, tajuk wang pula. Okey. Jadi mereka pun cuba kira. Saya bagi soalan. Okey, dia jawab dengan pantas. Ini adik Tamarah lah, murid slow learner tuan-tuan. Ingatan dia lambat, tapi alhamdulillah sekarang ni dengan Allah, izin Allah, dia boleh kira dengan baik. Alhamdulillah, satu kepuasan sebenarnya bagi saya tuan-tuan dan puan-puan. Dan seorang lagi kawan dia dah dapat RM88. Dia bagi duit tuan-tuan. Kita praktikkan. Lama-lama dia tahu nak gunakan duit tu tuan-tuan. RM88 macam mana? Berapa keping RM10? Berapa keping duit RM5? Duit RM1? Jadi tuan-tuan, inilah gamifikasi yang saya rasa ia memberikan satu kesan yang sangat besar kepada anak-anak murid saya, terutama murid pendidikan khas. Kita tengok tuan-tuan. Dalam permainan saya ni 3 bahasa tuan-tuan. Dia boleh guna bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Jawi tuan-tuan. Tapi saya beritahu murid saya ni, kita cuba guna bahasa Inggeris, mengira nombor badan bahasa Inggeris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak tak tuan-tuan? Mereka boleh mengira bahasa Inggeris. 1, 2, 3. Kan selalu mereka sebut 1, 2, 3 tuan. Kat rumah pun tak sebut. Tapi sebabkan nak main ni, mereka terpaksa sebut. Dan akhirnya mereka dah boleh sebut. Daripada 0 to 9, number 9. 1, 2, 3, 4. Dah selalu dah. Jadi inilah impact dia tuan-tuan, kalau kita dapat hasilkan inovasi permainan dan kita gunakan dalam aktiviti pengajaran kita. Kemudian tuan-tuan, mereka dah pandai kira duit tuan-tuan. Saya buat satu aktiviti usahawan. Simple je, meniaga roti dengan air. Yang nilai dia RM1, RM2. Sewaktu rehat tu, satu hari tu kita buat roti, buat air, kita jual. Dan alhamdulillah kat situ, kalau tuan-tuan tengok gambar ni, mereka seronok meniaga. Mula mereka malu. Cikgu, malulah cikgu. Bila kita dah buat 2-3 kali tuan-tuan, mereka seronok. Seronok dapat duit, pulang duit. Alhamdulillah dapat untung, kita belanja. Inilah impact dia tuan-tuan.
yang mana saya harapkan mereka ni boleh menggunakan ilmu ni bila mereka besar nanti untuk penggunaan living skill mereka, tuan dan puan. Syukur Alhamdulillah, projek saya inovasi game Speedline Entrepreneur ni seronok, ramai yang suka, bermain. Bukan kata suka saja tuan, datang sekolah pun rajin. Cikgu besok ada matematik, ada datang. Jadi kelas tu penuh je kehadiran sebulan tu. Sebab apa? Sebab nak bermain. Okey tuan-tuan. Kemudian tu tuan-tuan, saya buat satu aktiviti yang lebih besar impact dia. Saya bawa mereka dan keluarga pergi ke Thailand, Thailand iaitu di Hat Yai. Kita buat lawatan penanda aras di sekolah pendidikan khas Thailand di Songkla. Yang mana murid-murid ni sebenarnya kita bawa mereka berjalan penat, dah penat belajar. Hujung tahun ni kita bawa mereka jalan dengan mak ayah sama-sama. Kita berjalan. Jadi di situ sebenarnya tuan-tuan, saya nak ajar mereka menggunakan wang. Wang Thailand. Wang Thailand. Kita nak ajar mereka. Di Thailand ada yang boleh guna duit Malaysia. Jadi kita bagi murid-murid ni duit. Mereka dah pandai kira tadi. Mereka bayar. Mereka beli, mereka bayar. Jadi diorang lebih confident. Lebih yakin. Bila nak beli barang-barang tu dah tak ada risau, cikgu, aku nak keluar duit ni. Tak ada lagi dah. Mereka dah mahir. Jadi saya nampaklah tuan-tuan, inilah yang saya mampu sediakan untuk anak-anak murid saya ni, yang mana mereka ni perlukan perhatian, mereka ni perlukan orang kata kasih sayang, kita perlu bagi diorang betul-betul asas kehidupan, asas mengira pada mesti kuat supaya mereka dah besar nanti dah tak ada masalah untuk mereka nak teruskan kehidupan. Kita tak tahu nasib kita macam mana, mereka juga kita tak tahu mereka nasib mereka macam mana. Suatu hari nanti mereka jadi usahawan yang berjaya, dengan teringat Speedline dulu masa belajar dulu, dia minat niaga, akhirnya mereka berjaya. Kita tak tahu. Tuan, inilah impact dia. Saya bawa murid saya ke Thailand, tuan-tuan, belajar bagaimana nak menggunakan wang, beli tiket naik gajah, beli kuih makanan dekat sana. Alhamdulillah, syukur. Memang seronok kita berjalan di Thailand ni. Kemudian tu saya ke Putrajaya tuan-tuan. Saya berjumpa dengan pengarah pendidikan khas Malaysia sekarang ni mantan baru saja bersara, Dr. Yasmin, Datuk Dr. Yasmin binti Hussein ni baru saja bersara sebagai pengarah pendidikan khas Malaysia. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan bahawa dalam setiap inovasi permainan yang kita hasilkan, setelah kita siap tuan-tuan, kita kena buat rujukan pakar. Bukan saja kita uji kaji pada murid, pada guru, tapi kita kena jumpa orang-orang yang hebat, orang yang pakar dalam pedagogi, pendidikan ni. Dia nilai, dia tengok, perlu tambahan nilai Cikgu Azmidi macam ni. Kita lihat video ni tuan-tuan. Setelah saya dapat berjumpa lah dengan Dr. Saya Dr. Yasmin binti Hussein, pengarah bahagian pendidikan khas, telah melihat kepada inovasi oleh Cikgu Azmidi iaitu Speedline Entrepreneur ni. Pada saya memanglah akan mendatangkan kegembiraan pada anak-anak. Dan dalam Speedline Entrepreneur ni bukan saja dimasukkan elemen-elemen PAK 21 tetapi dimasukkan juga elemen STEM, deep learning dan juga tentang nilai-nilai kepada anak-anak pendidikan khas. Jadi sebenarnya yang ini memang berkait rapat dengan kurikulum sedia ada, di mana pelajar-pelajar MPK kita ini perlu belajar tentang bagaimana menggunakan wang, apakah keperluan wang, bagaimana melibatkan pengiraan menggunakan bukan hanya secara manual tetapi juga secara menggunakan kalkulator. Dan saya rasa ini satu yang komprehensif lah, di mana pelajar-pelajar kita satu mendapat kegembiraan, keduanya mereka belajar tentang nilai-nilai. Dalam permainan ini juga akan ada kerjasama antara satu sama lain. Dan bukan hanya pelajar-pelajar kita yang high function yang boleh belajar menggunakan inovasi ini, tetapi juga pelajar-pelajar kita yang lower function, maka mereka akan rasa gembira lah dalam belajar menggunakan Speedline Entrepreneur. Okey tuan, saya dah buat rujukan pakar dan komen beliau pun sangat baik. Alhamdulillah, permainan ni memang sesuai lah katanya untuk anak-anak low function, high function. Jadi tuan-tuan perlulah buat rujukan pakar.
dan puan-puan, inilah impak pada murid. Saya bawa pergi pertandingan inovasi, biar mereka merasa bagaimana pembentangan, proses bentang pada orang ramai, tunjuk demo pengiraan speed line tu. Bila orang ramai datang, "Dik, cuba kira ni, Dik." Dia dapat jawab. Mereka lebih yakin, lebih confident. Kita tak nak anak-anak ni duduk dekat sekolah je. Kita tak nak. Kita nak bawa mereka keluar. Seterusnya tuan-tuan, baru ni di pertandingan Insight Universiti Melaya. Pertandingan Insight ni International Innovation 2020. Speedline Entrepreneur permainan game ni telah mendapat Platinum tuan-tuan. Kita daftar secara kumpulan, saya sebagai guru, group leader, dan anak murid saya yang presenter lain lah. Kita buat video, anak murid saya present macam mana permainan ni digunakan. Alhamdulillah dapat Platinum. Siapa sangka kan anak-anak ni mampu dah yakin bercakap di depan video, depan orang ramai. Bila menang macam ni tuan-tuan, kita rasa gembira. Alhamdulillah, satu benda yang luar biasa lah. Menang dalam peringkat antarabangsa ni murid pendidikan khas. Jadi inilah satu kepuasan. Satu kepuasan, satu kenikmatan yang Allah pinjam pada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian tuan-tuan, kita perlu share yang saya katakan tadi, kita buatlah perkongsian. Kita share tuan-tuan inovasi kita ni, permainan ni, supaya apa tuan-tuan? Kita nak mereka komen, beri pendapat lagi, tambah nilai lagi produk-produk kita. Saya bersama ketua projek, iaitu Prof. T.S. Faiza daripada UTM juga, yang mana melancarkanlah permainan saya ni dan lihat murid-murid sekolah menengah menyaksikan bagaimana permainan monopoli ni digunakan. Mereka pun seronok sebenarnya nak tahu permainan apa ni cikgu. Wah, nampak menarik, bentuk oktagon, warna-warni. Jadi inilah kita perlu laksanakan perkongsian tuan-tuan untuk nak dapat tambah nilai komen pada mereka. Ramai sebenarnya program ni, alhamdulillah. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya saya juga ada menghasilkan satu website Speedline STTP speedlinemed.website.com my site. Jadi tuan-tuan bolehlah lihat produk saya. Saya dah masukkan semua secara yang research, training, entrepreneur, digital classroom, exercise book, Speedline book, Speedline wheel, Speedline smart keep, mobile game, the game, semua ada dalam website saya. Tuan-tuan boleh layari saya punya website. InsyaAllah saya dalam tu saya ada berkongsi bagaimana nak mengira teknik speedline ni dengan menggunakan video-video pautu dan sebagainya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kenalah buat website innovation yang kita panggil e-portfolio innovation. Segala proses dokumentasi tuan-tuan masukkan dalam tu. Setelah siap nanti bolehlah kita kongsi pada rakan-rakan secara talian dan dengan lebih cepat. Kalau tuan-tuan tengok banyak negara kat bawah tu. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lebih pada 12 sebenarnya yang dah tengok projek inovasi Speedline saya ni. Jadi, tuan-tuan, saya galakkan supaya tuan-tuan buat satu e-portfolio innovation. Supaya dapat berkongsi dengan rakan-rakan lebih mudah dan cepat. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya akhiri perkongsian ilmu saya ni, saya nak ajaklah tuan-tuan dan puan-puan yang saksikan video saya ni, marilah kita sama-sama daftar sertai pertandingan Asia International Innovation Exhibition ni secara online tuan-tuan. Secara online saja tuan-tuan, dan tuan-tuan boleh menang sehingga RM15,000 tuan-tuan. Banyak tuan-tuan pertandingan dalam pertandingan inovasi ni ada menang RM15,000. Biasanya kita menang RM1,000, RM2,000 je tuan-tuan. Ada yang tak ada duit pun ada, dapat plug dengan CDL saja. Tapi kali ini special. Special. Ada RM15,000. Tuan-tuan boleh menang. Kategori pun kita lihat. Science Engineering, Teknologi, Life Science, Education pun ada tuan-tuan, dan Social Science. Jadi yuran pun sangat murah. Tuan-tuan, ini peringkat antarabangsa tuan-tuan. Yuran RM300 saja tuan-tuan. RM300 saja tuan-tuan untuk early bird. Jadi tuan-tuan hanya perlu buat online project presentation, infographic poster challenge, innovation idea video challenge. Ada 3 type of presentation. Tuan-tuan boleh pilih. Tuan-tuan kita tengok hadiah dia macam mana tuan-tuan. Grand Prize Award dapat RM6,000. First prize RM1,000. Certificate dan medal. Second prize RM600.
Dan yang ketiga RM400. Tapi bawah dia ada lagi tuan-tuan, Best Award for kategori. Total online project presentation RM3,000. Infografik poster pun dapat RM3,000 tuan-tuan. Inovasi idea video challenge pun RM3,000 tuan-tuan. RM3,000 tuan-tuan, dapat basikal karbon sebiji tuan-tuan. Basikal karbon sebiji. Banyak sebenarnya hadiah-hadiah. Saya mengucapkan terima kasih lah kepada penganjur. Inilah pentingnya inovasi yang sangat menarik lah. Sangat menarik untuk kita sertai tuan-tuan. Jangan lambat. Sertai sekarang telefon ataupun layari iNext at connectingasia.org. Tuan-tuan daftar segera tuan-tuan. Rebut peluang ni. Yang paling penting sijil tuan-tuan. Dapat sijil peringkat antarabangsa ni, alhamdulillah, satu pencapaian tuan-tuan pada tahun 2020. Musim PKP ni kita tak boleh nak buat secara kumpulan. Tuan-tuan, secara orang kata dalam dewan dan sebagainya, kita terpaksa buat secara online tuan-tuan. Tapi alhamdulillah boleh, saya percaya tuan-tuan ramai yang di luar sana yang sangat hebat, punya inovasi permainan yang sangat hebat, produk yang sangat hebat. Kita cuba tuan-tuan, mana tahu ada rezeki. Tuan-tuan, baiklah tuan-tuan, sebelum saya akhiri ucapan untuk saya ni tuan-tuan, saya selalu ingatkan diri saya sebelum saya pergi mengajar. Saya kata kat diri saya, jika hari ini mereka anak orang lain, jika hari ini mereka cucu orang lain, jika hari ini mereka anak dan cucu kita, bagaimana? Tuan-tuan, inilah kata semangat saya sebagai seorang guru pendidikan khas Negeri Melaka, yang mana berjuang untuk anak-anak istimewa ni dalam bidang akademik dan juga rohani serta kemahiran, supaya mereka dapat meneruskan kehidupan mereka sama seperti anak-anak yang lain tuan-tuan. Kita doa sama-sama supaya mereka ni diberi kemudahan, kebijaksanaan tuan-tuan, dimurahkan rezeki. Jadi tuan-tuan, sebelum saya bunuh diri, saya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesilapan kata saja. Sungguhnya yang baik itu semualah datang daripada Allah, yang silap, kekurangan itu semua adalah daripada saya sendiri tuan-tuan. InsyaAllah jika sekiranya tuan-tuan berhajat untuk menjemput saya dalam ceramah, bolehlah hubungi saya di 019-663-9436 ataupun layari di Facebook saya, Cikgu Azmidi. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi di lain hari. Saya sudahi dengan sekian, terima kasih. Assalamualaikum.